Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang pertamanya Alhamdulillah uh, saudara kita, uh, ibu kita, cik ibu, Alhamdulillah telah uh, Allah berikan kesembuhan. Mudah-mudahan kesembuhannya bertambah baik, kesihatannya akan bertambah baik dan kembali seperti asal insyaAllah. Alhamdulillah Ustaz. Syukran Ustaz. Jazakallah khairan katsira. Ya, Puan. Dan kesemua kita mudah-mudahan sama-sama juga dapat Allah berikan kesihatan dan kesempatan untuk kita sama-sama memperbanyakkan istighfar, memohon ampun. Amin, amin. Jumpa kita. Okey. InsyaAllah hari ini kita sambung lagi daripada perbahasan kita, iaitulah berkaitan dengan tafsir, yang mana saya cuba kongsikan daripada tafsir Ibnu Kathir. Tafsir Ibnu Kathir, yang mana dia antara tafsirul Quran, tafsir bil ma'thur, tafsir dengan tafsiran daripada tafsiran ayat dengan ayat ataupun tafsiran ayat dengan hadis yang antara yang paling tersebar luas khususnya pada hari ini. Jadi dia antara tanda dia banyak tersebar luas ialah ramainya di kalangan scholars yang kita panggil mengambil ulama sangkut dia macam tak clear sikit. Oh, saya terlupa pula nak pakai ni. Okey. InsyaAllah ni. Yang kita antara tanda dia tersebar luas ialah dengan ramainya di kalangan scholars yang mensyarahkannya, merengkaskannya dan merujuk kepadanya dalam tulisan-tulisan untuk membahaskan sesuatu ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Jadi kita hari ini dah masuk pada ayat yang ke-37, ayat yang ke-37. Adapun perbahasan yang ataupun pertanyaan pada minggu lalu berkaitan dengan adakah telah ada makhluk yang mendiami bumi sebelum daripada Nabi Adam alaihissalam dan isterinya diturunkan, maka kita telah pun bincangkannya ataupun telah kongsikan dalam WhatsApp group. Jadi hari ini kita masuk kepada ayat di mana setelah Nabi Adam alaihissalam telah termakan dengan hasutan iblis, maka di sana Adam telah belajar ataupun menerima kalimat-kalimat tertentu daripada Allah Subhanahu Wa Taala bagaimana untuk dia menebus dosanya. Firman Allah Subhanahu Wa Taala, "Fatalaqqa Adamu min Rabbih kalimatin fataba alaihi innahu huwat tawwabur rahim." Kemudian Adam telah menerima beberapa kalimat daripada Tuhannya, min Rabbih, fataba alaihi, maka dia, yakni Allah, telah pun menerima taubatnya. Adam menerima kalimat itu dan bertaubat kepada Allah, lalu Allah menerima taubatnya. Sesungguhnya dia maha menerima taubat dan mengasihani. Innahu, sesungguhnya dia maha tawwab. Di sini penggunaan dia panggil sirah. Jadi kita panggil tawwab ni adalah satu dia kita panggil daripada wazan fa'al, iaitulah pattern perkataan. Wazan ni kita panggil, kalau istilah
istilah orang-orang putih kot. Pattern, dia panggil pattern. Tawwab ni fa'al, iaitulah satu perumpamaan yang ataupun perkataan yang menunjukkan bersangatan. Bersangatan. Tawwab. Kalau panggil zuwar, zuwar orang yang selalu menziarahi. Kalau zair, orang yang menziarahi. Kalau zuwar, orang yang selalu menziarahi. Taib, orang yang menerima taubat. Tawwab, orang yang sangat-sangat menerima taubat. Dan mengasihani. Rahim, yang ni kita dah bincang juga, iaitulah satu yang bersangatan juga. Okey. Seterusnya, apakah kalimah tersebut? Kalimah tersebut iaitulah fatalaqa Adamu mir rabbihi kalimat. Apa itu kalimat? Maka ia adalah satu perkataan dari yang mana daripada suratul A'raf ada menyebut tentang kalimat tersebut. Suratul A'raf ayat 23. Iaitulah mereka berdua. Qala, mereka berdua, iaitulah Adam dan isterinya. Nabi Adam alaihi salam dan isterinya Hawa. Qala rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Mereka berdua berkata, wahai Tuhan kami telah menzalimi diri kami sendiri. Jika engkau tidak memaafkan kami dan mengasihani kami, sudah tentu kami tergolong dalam kalangan orang yang rugi. Okey. Yang pertama, doa ni kita tengok tentang pengakuan ataupun kita mengakui kesalahan. Yang ni kita selalu bincangkan tentang bagaimana kalau kita buat salah, kita bukan dalam mode in denial ataupun kita memberi justifikasi. Sebaliknya kita mengaku dan bertaubat. Mengaku bersalah. Dia kalau kita kata macam saya dululah contoh diri sendiri lah senang. Masa dulu bawa motor ayah tak ada road tag. Bawa pergi pekan daripada rumah. Pekan kecil je Kuala Kubu kan, tapi ada polis bawa roadblock. Dah kena saman. Kemudian cara dia mudah dia masuk mahkamah. Sebab road tag ni dia kena masuk mahkamah kan. So, masuk mahkamah lalu mengaku bersalah. Bukanlah menafikan dan sebagainya, dan memang salah kan. So nak ceritanya di situ mengaku lah. Pengakuan tentang kesalahan, bukannya in denial macam motor ni dah lama ke apa ke, rumah dekat ke. Dia memang tak ada road tag kan. Okey. Rabbana zalamna anfusana, kami telah menzalimi diri kami. Melakukan satu kesalahan, ia bererti kita menzalimi diri sendiri sebenarnya. Bukannya Allah yang menzalimi diri kita ataupun kita menzalimi orang lain. Kalau kita menzalimi orang lain sekalipun, orang itu dizalimi dan hakikatnya kita menzalimi diri kita juga. Apa-apa sahaja kesalahan yang kita buat. Apa-apa sahaja kesalahan yang kita buat. Wa illam taghfir, bukannya in denial, bukannya kadang-kadang ada orang kata aku tak buat macam ni, aku tak sembahyang pun aku hati baik. Aku tak tutup aurat pun hati aku baik. Ataupun aku tak sembahyang pun menunjukkan Tuhan redha kat aku. Tengok aku rezeki aku tak putus. Sembahyang tak sebagainya. Ini adalah semua kita panggil satu i'tiqad, kepercayaan yang salah. Dia panggil ada unsur-unsur i'tiqad murji'ah. Iaitulah yang seolah-olah nak bagi tahu iman ni hanya semata-mata hati sahaja tanpa ada kaitnya dengan amalan zahir, pertuturan dan seumpamanya. Maka ini satu yang silap, yang sangat-sangat tersasar daripada i'tiqad yang sebenar dalam Islam. Jadi apa yang sepatutnya sebagai seorang Muslim, apabila dia buat salah, bukannya dia memberi justifikasi terhadap kesalahannya. Kemudian yang kedua, kita tengok part yang kedua dalam ayat ni, wa illam taghfir lana, kalaulah kau tidak mengampunkan aku.
Kalau engkau tak maafkan aku, kau tak kasihan ke aku, wa tarhamna, maka kami adalah orang yang rugi. Kami ialah orang yang kami tergolong dalam kalangan orang yang rugi. So inilah kerugian yang hakiki. Inilah kerugian yang hakiki. Dia berlawanan dengan kejayaan yang hakiki. Kadang-kadang ada orang kata kejayaan yang hakiki ni ialah dia berjaya dalam pelajaran, dia berjaya dalam perniagaan, dia berjaya. Sekarang ni kan ada trend orang kata buat apa belajar tinggi-tinggi tapi tak ada kerja, jadi tak kaya juga. Dia kata, so kadang-kadang orang dah cuba meletakkan kejayaan tu pada kebahagiaan dunia, kejayaan tu pada apa yang achievement yang didapat kat dunia dan sebagainya. Maka kejayaan yang hakiki ialah kejayaan akhirat, maka kerugian yang hakiki bukan kita rugi meniaga, bukan rugi kerana pendidikan tak tinggi dah seumpamanya. Tapi kerugian yang hakiki kalau Allah tak ampunkan dosa kita. Kerugian yang hakiki kalau Allah tak ampunkan dosa kita. Maka itulah sebenarnya matlamat paling kita nak capai sebelum kita menutup mata kita pada hari yang terakhir kita di dunia ini, iaitulah keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Innahu huwat tawwabur rahim. Allah menerima taubat orang yang bertaubat. Maksud dia mereka yang bertaubat, maka Allah terima taubat dia. Mereka yang bertaubat, maka Allah terima taubat dia. Innahu huwat tawwabur rahim. Kenapa dihimpunkan sifat Allah Subhanahu Wa Taala rahim dengan tawwab tadi? Kerana rahim ini apa yang di antara konten sifat rahim Allah Subhanahu Wa Taala ni, dia yang bagi taufik kepada orang nak bertaubat. Kemudian apabila dia telah beri taufik, beri ilham kepada orang tu nak bertaubat, maka diterima taubat tersebut. Dia sama je konsep macam Allah nak bagi sesuatu kepada hamba dia, lalu Allah ilhamkan kepada dia untuk angkat tangan berdoa. Hakikatnya ilham Allah untuk orang itu mengangkat tangan berdoa, sebenarnya itu nak menunjukkan bahawa memang Allah nak kabulkan permintaan dia. Jadi bukan semata-mata Allah itu menerima taubat, tetapi dialah yang memberikan kita ilham, memberikan kita taufik untuk kita mengerjakan taubat itu, kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu maksud dia. Okey, seterusnya ayat yang ke-30, 38 dan 39. Kalau kita tengok sebenarnya sebelum tu ayat yang 37 ni ada banyak kita panggil sokongan-sokongan daripada ayat-ayat yang lain. Contohnya surah At-Taubah ayat 104, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, alam ya'lamu annallaha huwa yaqbalu taubata an ibadih. Tidakkah kamu wahai manusia, sekalian manusia, sesungguhnya Allah menerima taubat daripada hamba-Nya. Dalam surah yang lain, wa may ya'mal su'an aw yadhlim nafsahu thumma yastaghfirillaha yajidillaha ghafurar rahima. Siapa yang melakukan kejahatan, wa aw yadhlim nafsah, ataupun menzalimi diri dia sendiri, buat kejahatan, maksudnya ni kejahatan yang melampaui atau mutaaddi, yang orang lain rasa kejahatan tu, ataupun menzalimi diri dia, kemudian summa yastaghfirillah, kemudian dia beristighfar kepada Allah, yajidillah, dia mendapati Allah itu ghafurur rahim, maha mengampun dan maha mengasihani. Maha mengampun dan maha mengasihani. Okey. Ayat yang dia tinggal lagi kita nak taubat ke tak ke? Ataupun kita menangguh-nangguhkan taubat. Itu sahaja. Once kita taubat, ketahuilah di sana ada Tuhan yang maha menerima taubat. Tetapi bila kita nak mulakan taubat, bila kita nak istighfar, bila kita nak terkesan. Okey. Ayat yang 38 dan 39. Firman Allah Subhanahu Wa Taala, qul a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul nahbitu minha jami'a
فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. Kulna, kami berfirman, kami telah berfirman, kami telah mengatakan, ihbitu, turunlah kamu semua, ihbitu. Maksudnya, penghuni yang ada dalam syurga ketika itu Adam, Hawa dan juga yang berada di luar, iaitulah Iblis. Dia jadi ada satu perbahasan tau tentang bagaimana ketika Adam dan Hawa berada dalam syurga itu, bagaimana Iblis tu yang tidak berada, yang dikatakan tidak berada dalam syurga berjaya menggoda bisikan dia sampai kepada Adam dan Hawa yang berada di dalam syurga. Tapi kesimpulannya ataupun ringkasnya, semuanya diturunkan ke bumi. Jami'a, kesemuanya. فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى. Kemudian jika benar datang petunjukku kepadamu, kepada kamu semua, فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ. Maka siapa yang mengikuti petunjuk aku, tidak ada rasa takut pada mereka, وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ, dan mereka tidak akan bersedih. وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا. Adapun orang yang kufur dan mendustakan ayat-ayat kami, أُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. Mereka ialah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. So ada dua pilihan sajalah, sama ada mengikuti petunjuk ataupun mengabaikan petunjuk. Mengikut, itu sahaja pilihan yang manusia ada. Manusia tidak ada pilihan lain melainkan dia memilih di antara dia mengikuti petunjuk ataupun dia mengabaikan petunjuk tersebut. Okey. Di dalam ayat ini Allah memberi perkhabaran tentang apa yang diingatkan kepada Nabi Adam AS, isterinya dan Iblis ketika mereka diturunkan dari syurga. Ketika mereka diturunkan daripada syurga. Maksud dia ayat ni kalau kita tengok, ni adalah ayat yang Allah khabarkan kepada Nabi Adam AS, isterinya dan yang diturunkan bersama dengannya dari kalangan jin. Kan? Okey, tetapi hakikat dia, peringatan itu adalah ataupun apa yang dikehendaki daripada peringatan tu, sebenarnya peringatan tu adalah untuk umum ke semua, iaitulah zuriat Nabi Adam AS dan kesemuanya makhluk-makhluk ciptaan Allah yang mukallaf, yang dipertanggungjawabkan untuk beribadah pada Allah Subhanahu Wa Taala. Maksudnya keseluruhan zuriat kita lah. Bahawa Allah akan turunkan kitab, Allah akan utuskan Rasul, Allah akan turunkan kitab dan Allah akan mengutuskan Rasul. So dia akan ada, kita panggil ataupun Allah Subhanahu Wa Taala akan turunkan apa yang dinamakan sebagai petunjuk itu. Iaitulah diturunkan kitab dan diutuskan bersamanya untuk menyampaikan kandungan kitab tersebut, iaitulah dari kalangan Rasul dan para Anbiya. Maka sesiapa yang mengikuti petunjuk, maka tidak ada apa yang akan ditakuti dengan apa yang akan dihadapi di akhirat. Apa yang dimasukkan, faman tabi'a hudaya fala khaufun. Siapa yang mengikuti petunjuk itu, maka dia tak takut apa yang akan berlaku di akhirat. Maksudnya dia telah mengikuti petunjuk tersebut. Kalau kita panggil, kalau macam kita beli barang, kita ada manual nak assemble barang tersebut, nak pasang barang tersebut kan. So kita ikut, follow, dah akhir jadi. Kalau kita lawan, kita dah tak reti. Kalau kita, ini tak payah skru ni, skru ni tak payah. Cukup yang satu ni je. Pas dia ni tak berjaya pasang, ataupun pasang-pasang roboh balik. Begitulah. Maksudnya kesan daripada tidak mengikuti manual yang Allah turunkan, maka itulah yang menyebabkan kita akan ada kebimbangan bagaimana keadaan ketika di akhirat. Dan walahum yahzanun, dan tidak ada apa yang hendak disedihkan dengan apa yang terlepas di dunia. Maksudnya mereka yang mengikuti petunjuk Allah Subhanahu Wa Taala,
petunjuk yang telah diturunkan oleh Allah dan Rasul, maka dia tak akan sedih kalau dia tak dapat apa yang ada di dunia. Terlepas something yang manusia nampak ia bernilai dan berharga pada mata manusia, dia okey je kalau tak dapat. Kalau dapat, alhamdulillah, syukur, dia kongsi. Antara tanda orang yang dia syukur ialah dia kongsi. Antara tanda orang yang dia rasa sedih kalau tak dapat, maksudnya dia tak syukur, ialah apabila dia tak dapat, dia sedih. Dia sedih, dia tak dapat benda yang dia sepatutnya nak. Maksudnya. So, kalau kita tengok banyak contoh-contoh ataupun banyak firman tu Allah Subhanahu Wa Taala yang menyebut tentang kita panggil bagaimana kehidupan manusia yang tidak mengikuti petunjuk Allah Subhanahu Wa Taala. Contohnya firman Allah dalam surah Taha, "Wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma." Iaitulah mereka yang berpaling daripada an-dzikri, daripada peringatan aku. Maka fa inna lahu, maka bagi dia ma'isyatan dhanka, kehidupan yang dhanka. Dhanka ni kehidupan yang sempit. Walaupun kaya, banyak duit, isteri ada, anak-anak ramai, zuriat ada, semua cukup, maka dirasakan kehidupan itu sempit. Dan wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma, maka pada hari akhirat dia dibangkitkan dalam keadaan buta. Maka kemudian ditanya, qala rabbi lima hasyartani a'ma, kenapa aku dibangkitkan buta wahai Tuhan, wa qad kuntu basira, sedangkan ketika aku di dunia aku boleh melihat. Maka ditanya begitu, ditanya kembali, qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Kemudian Allah menjawab, qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha. Begitulah kamu ketika aku menurunkan, mendatangkan ayat, petanda-petanda keagungan aku, petunjuk-petunjuk hidayah aku, maka kamu lupa ataupun buat-buat lupa ataupun buat-buat tak reti. Wa kadzalikal yauma tunsa. Maka kamu akan, ketika itu di akhirat kamu pula lah dilupakan sebagaimana kamu melupakannya di dunia. Kemudian walladzina kafaru wa kadzabu biayatina, orang yang mendustakan, kufur dan mendustakan ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala, maka ulaika ashabun nar, maka kekallah mereka itu adalah ahli neraka, hum fiha khalidun, kekallah mereka dalam neraka. Adapun orang mukmin, orang yang mempunyai iman walaupun sebesar zarah, tetapi oleh kerana timbangannya ringan, mudah-mudahan Allah jauhkan kita, timbangannya ringan, maka dia dimasukkan dahulu ke dalam neraka kerana asbab maksiat yang dilakukan, kesalahan yang dilakukan pada hari dunia. Kerana dia tidak mengikuti petunjuk keseluruhan. Dia ikut petunjuk tapi tak ikut semua. Ada yang dia ikut, ada yang dia tak ikut. Dia percaya cuma dia tak boleh nak ikut kerana dia tak mampu ke, kerana dia kalah dengan nafsu ke. Maka orang yang sebegini disebutkan dalam hadis riwayat Muslim, amma ahlun nar alladzina hum ahluha fa innahum la yamutuna fiha wa la yuhyun, lakin aqwaman asabathumun nar bi khatayahum aw bi dhunubihim fa amatathum imatah hatta idza saru fahma adina aw udhina fi syafa'ah. Adapun ahli neraka yang mereka itu adalah ahli yang berada dalam neraka, mereka itu tidak mati dan hidup di dalamnya, tetapi mereka itu ialah orang yang dikenakan azab neraka bi khatayahum, kerana kesalahan mereka, au bi dzunubihim, ataupun kerana dosa-dosa mereka. Fa amatathum imatah, maka mereka ini dimatikan dengan keadaan mati, tak rasa apa-apa. Hatta idza saru fahma, sampailah dia dibakar, diseksa sehingga fahma, menjadi fahma. Iaitulah fahma ni, iaitulah
Fahma ni, la ilaha illallah, tak jumpa bahasa Melayu dia. Aram, aram sampai jadi aram. Sehingga kemudian dia, apabila dia telah selesai menjalani hukuman, maka dia kemudian diusung, ada tambahan riwayat, diusung berkumpulan dan kemudian dimasukkan ke dalam sungai di dalam syurga, kemudian mereka ditumbuhkan kembali jasad mereka dan mereka hidup kembali. Maksudnya itu yang kita sebut tadi, jangan sampai ada kita panggil sebagai kepercayaan murji'ah. Murji'ah ini ialah satu iktikad yang mengatakan bahawa iman semata-mata adalah di dalam hati, sampai dia tak buat apa-apa pun amalan di dunia kerana dia sangka yang penting dia ada iman. Maka itu satu kesalahan, yang kepercayaan yang sangat-sangat salah, yang menyebabkan waliya'adzubillah ditakuti, ia menjadi sebab seorang itu dimasukkan dalam neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Wallahu taala a'lam wa ahkam. Tafsir sampai ini saja. Kita masuk pada fiqh. Kalau ada soalan sebelum masuk fiqh. Sekejap ya. Sekejap. Okey, ada apa-apa soalan sebelum kita masuk pada fiqh? Kalau tak ada, kita masuk pada fiqh, muka surat yang surat ayat ke-40. Pada nombor yang ke-7. Surat 40 nombor yang ke-7. Iaitulah at-ta'min kan, at-ta'min. Okey. Antara sunat di dalam solat, bismillahirrahmanirrahim, wa ta'min, iaitulah menyebut amin, Okey. Siapa yang disunatkan untuk menyebut amin? Kedua-duanya, imam dan makmum, ataupun solat sendiri juga disunatkan menyebut amin walaupun seorang diri. Apabila selesai daripada ghairil maghdubi alaihim waladdallin, berdasarkan sabda Nabi SAW daripada Abi Hurairah, beliau mendengar Nabi SAW kalau dia baca ayat yang terakhir daripada surah Al-Fatihah, kemudian baginda menyebut amin, didengari amin. Okey. Di dalam riwayat yang lain, dalam hadis Ibnu Majah, fayartajju bihal masjid, sampai bergegar masjid. Masjid gegar. Maksudnya kuat. Amin tu kuat. Amin kuat. Begitu juga makmum disunatkan sebagaimana dalam hadis Abi Hurairah juga, riwayat Bukhari dan Muslim, kalaulah seseorang itu fa innahu man wafaqa qawluhu qaulal malaikah ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Kalau dia punya amin bertepatan dengan amin para malaikat, maka dia diampunkan dosanya. Macam mana nak tahu bertepatan ataupun tidak? Allahu a'lam. Yang penting bertepatan, yang pertamanya bertepatan dengan imam jugalah. Bertepatan bacaan amin itu dengan amin imam. Okey. Kadang-kadang imam tak nak amin kan, kalau dia amin sikit, dia tunggu makmum amin. Sepatutnya amin juga. Amin juga. Okey.
Wa qira'atus surah ba'da al-Fatihah. Wa qira'atus surah ba'da al-Fatihah. Dan membaca surah selepas daripada Fatihah. Apa sahaja surah, tidak ada terkecuali apa-apa sahaja surah, pendek maupun panjang, penuh ataupun tidak penuh daripada surah tersebut. Tetapi sebenarnya yang lebih baik ialah bacaan penuh satu surah. Tapi kalau panjang maka dipotong untuk meringankan makmum. Tapi kalau seorang diri, kalau mampu untuk habiskan satu surah, satu rakaat, maka itu adalah yang terbaik. Itu adalah yang terbaik. Okey. Seterusnya, wat-takbirat inda raf'i wal khafdi. Dipanggil dan membaca takbir ketika bangun dan turun. Allahu Akbar tu kalau turun nak rukuk. Dan kita panggil takbirnya takbir intiqalat, takbir perpindahan. Kalau kita panggil takbir perpindahan, dia mestilah dilakukan ketika kita sedang berpindah. Contohnya daripada berdiri kepada rukuk, maka takbir itu selesai sebelum sampai rukuk. Kan kita berdiri, Allahu Akbar. Maksud sebelum rukuk, maka selesai takbir tersebut. Contohnya kalau daripada kita panggil daripada i'tidal nak pergi ke sujud, maka di antara itulah mesti disunatkan menyebut Allahu Akbar, dan ianya diselesaikan sebelum sampai kepada rukun yang seterusnya. Kerana apa? Kerana ia dinamakan takbir intiqalat. Kalau dah sampai, tak adalah berpindah dah sampai dah. Dah sampai. Kita dah sampai. Maksudnya perpindahan tu ialah di antara lah. Di antara. Kalau dah sampai, tak nama berpindah dah. Itu maksud dia. Seterusnya, wa qawlu sami'allahu liman hamidah. Sami'allahu liman hamidah. Rabbana lakal hamd. Sami'allahu liman hamidah. Rabbana lakal hamd. Dan bagus ataupun disunatkan juga kita tambah hamdan kathiran tayyiban mubarakan fi. Hamdan kathiran tayyiban mubarakan fi. Dah hafal lah kot semua. Ketika mana disebut perkataan itu, Nabi SAW sebut para malaikat berebut-rebut nak bawa naik zikir ataupun lafaz doa tersebut. Hamdan kathiran tayyiban mubarakan fi. Okey. Seterusnya, wat tasbihu fir ruku'i was sujud. Tasbih ketika rukuk dan sujud. Tasbih ketika rukuk dan sujud sekurang-kurangnya sekali. Sekurang-kurangnya sekali. Yang sempurna paling ringan 3. Lebih pun tak apa. Lebih pun tak apa. Paling kurang 1. Sempurnanya 3. Kita panggil adnal kamal. Sempurna yang paling rendah. Dan yang paling tinggi tak ada had dah. Boleh. Apakah lafaz? Kita panggil lafaz sujud dan rukuk. Iaitulah sujud subhana rabbiyal, ayat rukuk subhana rabbiyal azim, ataupun subhana rabbiyal azimi wa bihamdih, dan sujud subhana rabbiyal a'la ataupun subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Kalau dari sudut riwayat, kekuatan riwayat, maka riwayat yang mengatakan subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal a'la itu lebih kuat daripada riwayat yang ada tambahan wa bihamdih. Namun begitu, untuk seseorang itu, dia sentiasa peka dan dia alert dalam solat dia, macam mana saya sebut sebelum ni, dia kalau boleh dia pelbagaikan. Ada kala dia baca subhana rabbiyal a'la sahaja. Ada kala dia tambah subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Sebab kalau kita dah terbiasa dengan satu, maka biasanya kita panggil apa? Dia dah jadi satu tabiat, kita tak perasan pun kita sebut apa. Tahu sudah dah. Dah salam dah. Dah salam. Tu teruk gila lah. Dia tak perasan, tiba dah salam. Jadi kalau kita pelbagaikan, kita sebut doa iftitah, kita pelbagaikan supaya kita alert. Supaya kita alert. Begitu juga surah. Kalau kita solat sendiri,
Janganlah ina ataina dengan kul huwallah saja. Dia dah jadi satu biasa tabiat. Jadi kita cuba hafal satu dua ayat yang lain. Sikit-sikit, sikit-sikit, maka kita cuba untuk baca dalam solat, barulah kita akan alert. Ia memberi bantuan untuk seorang itu khusyuk. Selain daripada dua doa ataupun zikir tersebut, tasbih tersebut, ada juga tasbih yang diajar oleh Nabi SAW ataupun dibaca oleh Nabi, yang mana sama sahaja bacaannya pada rukuk dan sujud. Iaitulah subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Yang ini dibaca juga di dalam rukuk maupun sujud. Yang ini pun bagus juga. Maksudnya kita pelbagaikan supaya perasan. Supaya kita perasan kita buat apa dalam solat. Membantu untuk kita lebih khusyuk di dalam solat. Okey? Nak baca semua boleh juga. Dan ini adalah sunat. Jadi kalau kita tertukar, kita subhana rabbiyal a'la ketika rukuk, subhana rabbiyal azim ketika sujud, tak ada masalah. Kerana ia sekadar satu tasbih yang sunat sahaja. Cuma dalam mazhab lain ada mengatakan wajib, antaranya mazhab Hanbali. Contohnya macam bacaan amin tadi, kalau kita pergi masjid India, mesti kalau saya tak pernah tahu kalau kalau dia pergi masjid India kemudian dia baca amin tu kuat, amin. Saya pergi selalu terlupa lah. Kat Taiping ada masjid India, dekat Sungai Siput masjid India, kat mana lagi? Kat ada yang tak dapat masuk. Kemudian saya baca amin tu kuat, alamak malu. Seorang kita je baca kuat, amin. Dalam mazhab Hanafi, amin itu perlahan. Kerana apa amin itu perlahan menurut mereka? Kerana amin itu adalah sebahagian daripada doa. Maka doa tak boleh untuk dibaca kuat. Amin. Dia mesti di antara kuat dan perlahan. Maksudnya tak dengar. Kalau kita balun amin habis satu masjid bunyi suara kita saja. Jadi dalam mazhab Hanafi, aminnya perlahan. Ini untuk makluman sajalah. Okey. Seterusnya, wa wad'ul yadain 'alal fakhidain fil julus, iaitulah meletakkan kedua-dua tangan di atas kedua-dua paha ketika duduk. Yabsutu yusra wa yakbidul yumna. Kemudian membentangkan tangan kiri dan menggenggam tangan kanan. Kecuali jari telunjuk kerana ia digunakan sebagai isyarat ketika tasyahud, fa innahu yushiru biha mutasyahhidan. Ini maksudnya kedudukan tangan kita ketika mana duduk, iaitulah tangan kita letak di paha, tak ada letak di paha, maksudnya kat paha lah, kat belah mana tak ada ketentuan yang jelas. Tetapi di paha lah, di paha. Bukannya di lutut, tetapi di paha. Dan tangan kanan genggam dan keluarkan jari telunjuk ketika mana tasyahud, Bilakah diangkat? Ini masalah, bilakah diangkat? Kita panggil jari tersebut, bilakah diangkat jari tersebut, maka yang ini ada perbahasan yang memang kita panggil khilaf di kalangan fuqaha. Tetapi kalau kita tengok dalam di dalam buku ini, dia menyebutnya dengan umum, dia menyebutnya secara umum, pengarang menyebutnya secara umum. Bahkan pensyarah kepada kitab ini, iaitulah Dr. Mustafa Al-Bura, juga mendatangkan dalil yang umum yang menunjukkan bahawa ketika mana tasyahud, tangan itu digenggam dan ditunjukkan telunjuk ibu jari daripada awal.
Kemudian ada khilaf, yang itu ada khilaf lah di antara scholars, di antara ahli fiqh, ketika mana sebenarnya diangkat itu, sama ada ketika asyhadu ataupun alla ilaha ataupun illallah dan sebagainya. Yang itu memang ada perbahasan yang agak panjang. Cumanya secara ringkas disunatkan untuk mengangkat jari telunjuk. Bagaimanakah jari telunjuk itu diangkat ataupun kedudukan dia, bentuk dia? Maka ada beberapa riwayat, antaranya dibuatkan jari ibu jari dan juga jari tengah ditemukan dan seperti bulat dan diangkat jari telunjuk. Ada juga riwayat yang mengatakan jari ibu jari diletakkan di jari tengah dan ditelunjukkan. Maka yang ini juga ada beberapa riwayat. Ada yang riwayat juga dia menemukan di antara ibu jari dengan jari tengah begini dan diangkat. Dia tak apa kita panggil, tidak bulat, dia agak lonjong. Maka ada cuma yang penting, yang paling fokus dia angkat jari lah, sebagai satu isyarat kepada tasyahud, isyarat kepada syahadah. Okey. Seterusnya, wal iftirash fi jami'il jalasat. Iftirash, duduk iftirash ketika semua duduk. Maksudnya duduk di antara dua sujud juga begitu. Duduk di tahiyat awal juga begitu. Iaitulah duduk pada kaki kiri dan ditegakkan kaki kanan gitu. Wa tawarruk fi al-jalsatil akhirah. Tapi kalau sebelum tu ada satu lagi jenis duduk yang mungkin kalau ibu-ibu ayah-ayah pernah nampak orang buat macam tu, iaitulah dia duduk pada tumit kedua-dua kaki yang ditegakkan. Maksudnya dia duduk tumit tu begitulah, ditegakkan dan dia duduk di atas kedua-dua tumit kaki kiri dan kanan. Maka itu juga ada riwayat yang menyebut tentang cara itu pernah Nabi SAW duduk sebegitu. Cumanya ini adalah untuk makluman saja supaya nanti tak adalah nampak pelik kalau ada orang buat macam tu. Itu saja. Yang nombor 14, wat-tawarruk fi al-jalsatil akhirah. Iaitulah duduk tawarruk pada duduk yang terakhir, iaitulah tasyahud akhir. Iaitulah duduk di punggung kiri dan diselitkan kaki kiri ke kaki kanan dan kaki kanan itu ditegakkan. Apakah hukum menegakkan kaki itu? Maka pendapat yang lebih kuat mengatakan ia adalah sunat sahaja. Maksudnya ketika kita sujud, kan kaki itu kadang-kadang ada orang yang dia cecah je, dia tak lipat pun kaki tu. Tetapi yang afdal dan yang diajar oleh Nabi SAW, kaki memang dilipat kerana untuk nak pastikan semuanya menghadap kiblat, termasuklah jari kita. Sebab itulah berdiri pun jangan berdiri itik. Berdiri pun pastikan kesemuanya menghadap kiblat. Masuklah kita punya jari-jari tu. Begitu juga sujud, maka jari-jari itu dilipat sebagai isyarah kepada semuanya menghadap kiblat. Termasuklah jari-jari kita tu maka menghadap kiblat. Sebagaimana yang diajar oleh Nabi SAW. Seterusnya wat-taslimatul ula, wat-taslimatus saniyah, melakukan salam yang kedua. Iaitulah salam yang kedua itu. Salam menoleh itu sunat. Yang wajib itu assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Ada yang bertanya itu hari tentang adakah sah jika seseorang itu tidak melafazkan assalamualaikum warahmatullah. Maka memang ada khilaf, iaitulah ni untuk makluman,
Ini kalau berlaku maka kita katakan solat orang itu sah tapi jangan ulang lagi. Kerana di sana adanya fatwa dalam mazhab Hanafi mengatakan salam itu hanyalah satu tanda keluar daripada solat. Jadi kalau kadang-kadang ada orang dah tak tahan, dia nak berak sangat, nak buang air, dia terlupa bagi salam. Dia belah terus je. Kemudian dia tanya, weh, sah tak solat aku? Maka kita katakan sah solat dia. Tapi jangan ulang lagi. Kerana kita kata sah itu sebagai satu rukhsah saja, kerana di sana ada pandangan dalam mazhab yang lain. Tetapi jangan ulang lagi. Itu maksudnya. Okey. Apakah lafaz salam? Assalamualaikum warahmatullahi. Adakah boleh ditambah wabarakatuh? Ia adalah pendapat yang agak tidak kuat dan hadisnya tidak terpelihara. Tetapi memang akan dengar kadang-kadang orang sebut Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walaupun itu yang paling sempurna, walaupun Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh itu adalah salam yang paling sempurna, tetapi kita berpada dengan sebagaimana yang diajar oleh Nabi SAW tanpa ada penambahan ketika mana solat. Assalamualaikum warahmatullahi. Okay. Seterusnya, wal mar'atu tukhalifu ar-rajul fi khamsati asya'. Dan ya Haji. Ya Haji. Yang bagi salam tu. Ada yang salam yang pertama tu ditambah Assalamualaikum warahmatullahi subhanakallah Allah tak ingat dah. Dia ada tambah satu ayat lagi. Allahumma inni as'aluka ridhaka wal jannah. Macam mana Ustaz? Okey. Bid'ah ke apa? Dia tak adalah sampai pada saya, kalau tanya saya, ia tidaklah sampai kepada bid'ah. Tak sampai. Cuma kalau kita tanya adakah ia dibaca oleh Nabi SAW, tak baca juga. Bila Nabi baca doa, baca sebelum daripada salam. Antara doa selepas fil alamin innaka hamidum majid tu ada beberapa doa yang kita baca kan. Allahumma inni as'aluka ridhaka wal jannah wa a'udzubika min adzabi jahannam wa a'udzubika min adzabil qabri wa a'udzubika min fitnatil mahya wal mamat wa a'udzubika min syarri fitnatil masiihid dajjal. Kemudian bagi salam. Tetapi orang kadang dia masukkan tu ketika salam yang pertama dan salam yang kiri. Allahumma inni as'aluka ridhaka wal jannah kanan, wa a'udzubika min adzabi jahannam kiri. Tetapi wallahu alam, yang lebih tepat, yang lebih menepati sunnah ialah doa-doa itu dibaca sebelum daripada salam. Ia lebih bertepatan dengan apa yang dilakukan oleh Nabi SAW. Tapi kita nak kata ke orang ni bid'ah, pada saya tu tak perlu sampai kepada itulah. Terlampau sangat lebih baik kita cuma menerangkan tentang apa yang lebih bertepatan dengan amalan Nabi. Itu lebih jelas lah pada saya. Terima kasih Ustaz atas pencerahan tersebut. Okey, semua. Okey, terima kasih juga soalan itu. Maka itu adalah doa yang memang Nabi tak tinggal. Ketika mana apabila telah memberi salam, telah habis bacaan tasyahud dan juga selawat, maka ditambahkan dengan doa itu. Kemudian Nabi kata fad'u ma syi'ta, doalah apa yang kamu nak, doalah apa yang kamu nak doa. Maksudnya tidak ada had untuk kita berdoa, sehingga kan sebenarnya pernah para sahabat dia merasa Nabi SAW terlupa ni ke apa ni, tak salam-salam, tak bagi salam. Panjangnya doa yang didoakan sebelum daripada memberi salam tersebut. Maksudnya kita dianjurkan, itu antara waktu mustajab doa. Waktu mustajab doa, maka doalah di situ. Cuma memandangkan ia dalam solat, maka doa itu kita panggil hampir tidak ada khilaf bahawa dia mestilah dibaca dalam bahasa Arab. Dibaca dalam bahasa Arab. Tetapi saya pernah tanya soalan ni kepada guru saya.
katanya ketika mana kita tanya soalan ni, dia kata aku takkan bagi fatwa, kata takkan menjawab selain daripada mesti dibaca dalam bahasa Arab, tapi dia kata yahtaju ilal bahs, memerlukan kepada perbahasan yang lebih panjang untuk kalau kita nak kata nak ringankan kepada orang nak berdoa, tapi bukan semua orang boleh doa bahasa Arab. Kalau doa bahasa Arab pun doa-doa yang dihafal saja. Doa-doa umum yang dihafal saja, bukan doa-doa yang memang dia nak. Ya Allah, ya Tuhanku, murahkan rezeki aku. Apa bahasa Arab dia? Kan? Contoh. Maka memang ada, tapi saya tak jumpa lagi di sana adanya yang mengatakan boleh, tetapi memanglah dia sentiasa kita panggil kadang-kadang kesian kepada orang yang tak mampu nak berbahasa Arab. Sehingga kan ada orang tanya, habis tu kalau pakai bahasa pasar, bahasa Mesir, bahasa Arab juga, tapi itu bukan bahasa Arab standard, boleh tak? Yang penting bahasa Arab ke macam mana? Jadi isu juga, dia jadi pertikaian juga daripada arah tu pula. Ya, begitulah. Tapi itulah, saya sendiri juga tak boleh nak kata boleh dengan doa bahasa lain, tapi pendam sahajalah doa-doa tersebut dan kita nyatakan di dalam hati sebelum daripada memberi salam. Ataupun doa-doa yang memang dah ada dah, orang selalu baca bahasa Arab, kita baca. Okey, selesai. Buka pada soalan lah. Dah lagi 5 minit je lagi. Kalau ada soalan. Kalau tak ada, saya terus. Kalau ada, saya tutup. Saya stop. Tak ada soalan Tak ada soalan, saya sambung lagi sikit. Okey. Faslun. Masuk kepada bab yang ataupun topik yang subtopik yang baru, iaitulah wal mar'atu tukhalifur rajul fi khamsati asya'. Dan wanita menyelisihi lelaki, berbeza dengan lelaki dalam 5 perkara. Iaitulah dalam solat ni, dalam solat ada 5 hal yang berbeza di antara lelaki dan perempuan. Iaitulah yang pertama, farrajul yujafi mirfaqaihi an jambaihi. Rukuk pun dikembang sikit, sujud pun dikembangkan sikit. Sikunya. Sikunya. Iaitulah dijarakkan sedikit. Tetapi kalau di dalam solat berjemaah, kalau dah rapat nanti, maka sebagaimana maklumlah, kita kena berlembut dengan orang sebelah. Mengangkat perutnya dari kedua-dua paha ketika rukuk dan sujud. Maksudnya perut janganlah tampung dengan paha. Perut jangan tampung dengan paha. Perut kan kadang-kadang orang lelaki ada yang boroi-boroi, dia sedap dia tampung dengan paha dia. Dijarakkan sedikit di antara perut dan paha, supaya tidak bertemu di antara keduanya. Okey. Wa yajhar, menguatkan bacaan dalam solat jahar. Maksudnya ni tak ada batas bagi orang lelaki pada solat yang jahar, pada solat yang kuat, maka dikuatkan bacaan. Kemudian maksudnya tidak ada batas tu, maksudnya di mana sahaja dengan kehadiran lelaki ataupun perempuan ataupun bagaimana sahaja keadaan, pada solat yang kuat maka dia kuatkan bacaan. Kemudian yang keempat, sekiranya dia terjadi kesalahan pada imam, maka dia bertasbih subhanallah. Kalau dia tersalah, imam itu tersalah pada bacaan, maka dia betulkan bacaan. Betulkan bacaan. Maksudnya bukan subhanallah, kalau dia tertinggal ayat dalam Fatihah contoh, maka betulkan bacaan, bukannya subhanallah, tetapi betulkan bacaan. Adapun subhanallah ini pada kalau tersilap pada rukun perbuatan. Seterusnya, aurat lelaki ialah anggota badan antara pusat dan lutut. Pusat dan lutut tidak termasuk. Antara pusat dan lutut, maka di antara pusat dan lutut tidak termasuk daripada aurat.
Walau bagaimanapun, untuk mengelak daripada terdedahnya aurat, maka hendaklah ditutup lebih daripada batasan aurat supaya sebagai langkah berhati-hati. Sebagai langkah berhati-hati. Kemudian seterusnya, wanita merapatkan sebahagian badan pada yang lain, iaitu merapatkan kedua-dua siku pada lambung ketika rukuk dan sujud. Maksudnya dia rapat sedikit. Kalau lelaki maka buka, maka perempuan tutup sedikit. Kalau dia takbir nak bersamaan dengan telinga, maka lelaki besar sedikit, maka perempuan kecil sedikit. Itu maksud dia. Maksudnya perempuan dia kita panggil sedikit tertutup lah, kita panggil sedikit tertutup. Yang kedua, yang kedua tu dia dah sekali kan tu. 1, 2 tu, tadummu ba'daha ila ba' ni maksudnya ketika sujud maka dirapatkan perut dengan kedua paha sedikit. Sujud dirapatkan kedua paha. Yang ketiga, wa takhfidu sautaha bi hadratir rijal al-ajanib. Merendahkan suara apabila terdapat lelaki ajnabi. Ini yang saya sebut sebelum ni, yang mana wanita dia sunat untuk menguatkan suara ketika bacaan solat jahar kecuali dengan kehadiran lelaki ajnabi. Adapun kalau dia sembahyang seorang-seorang kat rumah, solat malam, solat fardu di rumah, pada solat-solat yang jahar, maka dia disunatkan jahar juga sebagaimana lelaki. Melainkan ada kehadiran lelaki ajnabi. Selain daripada suami dia lelaki ajnabi juga, tapi dah jadi suami. Okey. Yang keempat, sekiranya terjadi kesalahan pada imam, dia menepuk tangannya, tasfiq. Maksudnya dia tepuk tangan dia macam ni. Dia tepuk tangan dia macam ni. Tepuk. Okey. Seterusnya yang terakhir, seluruh badan wanita merdeka adalah aurat kecuali wajah dan kedua tapak tangan. Sedangkan aurat hamba wanita adalah sama seperti lelaki. Yang ini saya tak mau panjang lah, tapi secara umumnya sekarang ni tak ada hamba, so tidak perlu perbahasan tentang hamba sangat. Maka wanita dia diwajibkan untuk menutup keseluruhan tubuh dia kecuali muka dan tapak tangan. Walaupun dia memakai pakaian yang ketat, maka dia diharuskan juga solat, cuma solatnya makruh saja. Kan kadang-kadang orang dia pakai baju ketat-ketat, lepas tu dia datang masjid surau, dia tengok masjid surau ada tu telekung, tapi telekung dah betul lalat. Jadi dia dah tak lalu. Jadi macam mana? Adakah dia boleh solat tanpa telekung tu? Dia pakai baju elok, cuma ketat sikit. Jadi sunat, bukan sunat. Boleh untuk dia menunaikan solat, sah solat dia, cuma perbuatan itu sahaja makruh. Wallahu ta'ala a'lam wa ahkam untuk hari ini. Kalau ada apa-apa persoalan sebelum kita tutup. Ustaz, tanya tentang sujud. Mungkin saya ada miss kelas yang lepas kan. Sujud, bila kita sujud, kaki kita menegak ataupun kita menegak dengan sengkang dia, ataupun menegak dengan rapat dengan kaki dan dan macam Ustaz kata tadi lah, kita duduk di atas tahiyat awal atau terakhir, kita boleh duduk di atas punggung di atas kaki kita tu. Waktu sujud ke? Waktu sujud tu macam mana Ustaz? Waktu sujud kaki rapat atau kaki sengkang lah? Sengkang lah. Bagi lelaki lah, bagi lelaki. Waktu sujud, kalau majoriti ulama mengatakan bahawa kaki itu dijarakkan sedikit di antara kaki kiri dan kanan. Tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil. Sebahagian di dalam mazhab Hambali mengatakan sunat untuk
merapatkan di antara kedua-dua kaki. Merapatkan. Bagaimana mereka boleh kata merapatkan kedua-dua kaki itu? Kerana mereka berhujahkan tentang ketika mana Aisyah radhiyallahu anha dia terpegang kaki Nabi ketika mana Nabi solat dan dia terpegang kedua-dua kaki. Maksudnya nak menunjukkan bahawa kaki Nabi itu rapat. Tetapi dijawab oleh majoriti ulama mengatakan bahawa tidak semestinya kaki itu sedang rapat, kerana boleh sahaja terpegang dan kaki itu terpisah sedikit. Maka oleh kerana tidak ada penjelasan yang jelas daripada hadis, maka para ulama mengekalkan yang mana bahawa kaki itu berada pada keadaan yang kita panggil normal. Normal. Tidak terlalu rapat, tidak terlalu jarak. Maka di antara. Tetapi sepakat mengatakan sunat untuk diklepetkan, dihalakan semua jari menghadap kiblat. Sebahagian ulama mengatakan wajib. Maksudnya ketika sujud tu sebahagian, segelintir mengatakan wajib klepet, tetapi kebanyakan majoriti mengatakan hanya setakat sunat sahaja. Okay, terima kasih Zan. Sama. Okay, kalau tak ada apa-apa mungkin kita boleh tangguh dulu. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala wa ala alihi wasahbihi ajmain. Allahumma inna fid din wa 'allimna ta'wil. Amin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum